Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat Allah, maka pada hari ini kita dapat bersiaran walaupun secara maya, secara rakaman, namun dapat disaksikan, dapat ditonton dan dapat dimanfaatkan untuk kita semua, insya-Allah. Pada hari ini saya ingin berkongsikan setelah lama kita tak bersua, walaupun kita hanya bersua secara maya ni, namun yang penting kita dapat sesuatu daripada penyampaian yang saya akan sampaikan sebentar lagi, insya-Allah. Baik, hari ini kita bersama-sama menyambut hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal ya. Yang mana pada hari ini diberikan cuti ya sempena peristiwa tersebut. Maka yang paling utama adalah kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara yang paling tepat untuk kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta ahli keluarga baginda Nabi. Apabila kita mendengar orang menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, cepat-cepatlah kita berselawat untuk kita sama-sama mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak, insya-Allah. Baik, pada hari ini saya nak kongsikan sebagai tazkirah untuk menjadi tazkirah ringkas, peringatan dan juga ingatan kita bersama ya. Bersempena dengan Maulid Rasul pada hari ini yang kita sambut, maka adalah lebih baik untuk kita memperingati dan sama-sama memperingati kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasnya apa yang telah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak ingin menceritakan berkenaan dengan silsilah Rasulullah, keluarga Rasulullah dan sebagainya yang begitu dekat dengan kita, yang kita dah biasa dengar. Tapi hari ini saya nak kongsikan adalah berkenaan dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya petik daripada kitab Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karangan Ustaz Johari Yaman. Baik, hari ini saya nak ceritakan berkenaan dengan mukjizat af'al, mukjizat perbuatan yang Nabi buat sehingga menjadikan para sahabat ataupun musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri takjub, rasa kagum dengan apa yang berlaku, dengan mukjizat yang Allah beri pada Nabi. Baik, yang pertama saya nak ceritakan tentang pohon yang dipanggil untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuang air. Sebagaimana yang kita tahu, mukjizat Rasulullah ni dia ada banyak antaranya kata-kata Rasul kan, perbuatan Rasulullah, afal dia kan. Maka hari ini yang saya nak kongsikan ni adalah kata perbuatan Rasulullah. Jabir juga berkata bahawa dalam satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak membuang air tetapi tiada tempat untuk berlindung. Maka terlihatlah oleh baginda di suatu lembah terdapat dua batang pokok yang berjauhan kedudukannya. Rasulullah nampak dua batang pokok. Lalu baginda menarik daun-daun pohon itu sambil berkata, "Turutlah kamu kepadaku." Rasulullah tarik pokok tu, daun pokok tu, dan ikutlah, kata Rasulullah. Demikian juga terhadap pohon yang satu lagi. Setelah kedua-dua pohon itu menuruti perintah baginda, dan jadilah pokok itu berdekatan kedudukannya. Jadi rapat. Dua pokok yang berjauhan tadi jadi rapat. Maka baginda memerintahkan supaya kedua-duanya berdekatan dan bersatu. Lalu kedua-duanya pun bersatu rapat. Sesudah itu baginda menyelesaikan hajatnya. Selepas menyelesaikan hajatnya, maka pohon itu bercerai kembali, berpisah kembali, masing-masing kembali ke tempat asalnya. Ini mukjizat yang ceritakan oleh Jabir dan satu musafir. Rasulullah nak buang air, nampak dua batang pokok, Rasulullah tarik, panggil,
dua batang pokok ni rapat dan menutup Rasulullah SAW ketika Rasulullah membuang hajat dia. Buang air. Kemudian dia pisah balik semula setelah Rasulullah selesai. Ini mukjizat. Antara mukjizat yang pertama. Yang pertama saya sebutkan. Seterusnya, diceritakan juga berkenaan dengan itu pokok. Sekarang kita tengok pula haiwan. Mukjizat Rasulullah bersama dengan haiwan. Bab yang berbicara menyaksikan pengutusan Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Umar berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk di tengah-tengah para sahabat dalam satu pertemuan. Tiba-tiba ketika itu datanglah seorang Arab Badui, Arab gunung yang baru sahaja memburu seekor dog, sejenis biawak. Lalu berkatalah dia, siapakah yang sedang dilingkungi oleh orang ramai? Kan Rasulullah tengah duduk bersama para sahabat, datang seorang Arab Badui ni, kan dia tertanya-tanya, siapa dia ni? Kan ramai orang mengelilingi Rasulullah. Dab itu berkata, itulah Rasulullah SAW, pesuruh Allah. Dia kemudiannya berkata, demi berhala Allat wal Uzza, aku tidak akan percaya terhadap kerasulan engkau. Dia berkata demikian sambil melemparkan binatang itu di hadapan Rasulullah. Setelah mendengar ucapan orang Arab gunung itu, baginda pun berkata kepada Dab itu, wahai Dab, binatang itu menyahut dengan lidah yang terang. Suaranya terdengar oleh segenap yang hadir dalam pertemuan itu. Dan Rasulullah pun cakap dengan Dab. Maka apa dia kata? Labbaika wa sa'dika ya Zainaman wa fal qiyamah. Maksudnya, siap sedia memenuhi panggilan baginda dan menyampaikan bantuan untuk baginda. Wahai orang yang menghias orang yang datang pada hari kiamat. Dab ni cakap. Rasulullah SAW kemudiannya bersabda, man ta'bud, siapa yang engkau sembah? Ia menjawab, allazi fis samai arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati rahmatuh. Artinya yang di langit arasnya, di bumi kerajaannya, di laut jalannya, di syurga rahmatnya. Rasulullah SAW bertanya lagi, faman ana, siapa aku? Rasulullah tanya, siapa aku pada Dab? Ia menjawab, Rasul Rabbil Alamin wa khatamun nabiyyin wa qad aflaha man saddaqaka wa khaba man kazzabaka. Artinya utusan Tuhan, pembimbing alam semesta, penutup sekalian Rasul. Sungguh bahagialah orang yang membenarkan Tuhan dan sungguh rugilah orang yang mendustakan Tuhan. Dab ni kata, tak dijawab Rasulullah ni siapa? Utusan Allah, pembimbing semesta alam, penutup sekalian Rasul. Serta bahagialah orang yang beriman kepada Rasulullah. Maka orang Arab tadi, selepas itu orang Arab gunung tadi mengisytiharkan dirinya sebagai seorang Muslim, dimasuk Islam. Disebabkan Dab ini menjadi saksi. Dab ini menjadi saksi di hadapan Rasulullah. Maka pada ketika itu kan masuklah Islam orang Arab Badui tadi, disebabkan mukjizat Rasulullah SAW yang boleh bercakap dengan Dab ni. Lepas siap dengar tazkirah ni, cuba saudara-saudara pergi belakang rumah, kok ada bewak-bewak tu, cuba cakap dengan bewak. Cakap dengan bewak, kok lah dia boleh cakap. Sudah kan. Dab ni istimewanya, dia boleh cakap sebab mukjizat Rasulullah. Kalau kita cakap dengan bewak kan, yang gelak dia orang pula, bewak pula gelak kita, benda lah pula dia ni. Maka jangan cuba-cuba, don't try this at home. Walaupun tengah PDPR, jangan duduk di rumah try cakap dengan bewak. Nak cakap dengan kucing tu biasa kan. Cakap dengan bewak lain pada yang lain. Baik, yang ketiga, saya nak kongsikan yang ketiga berkenaan dengan Rasulullah SAW mengembalikan menyembuhkan mata seorang yang buta. Diriwayatkan bahawa bapa kepada Habib bin Fudaik, kedua-dua matanya tidak dapat melihat sesuatu pun. Maka datanglah dia kepada Rasulullah SAW memberitahukan tentang keadaan kedua-dua matanya. Kemudian Rasulullah SAW meniup pada kedua-dua matanya yang telah buta itu. Lalu ketika itu juga dia dapat melihat seperti biasa. Habib berkata, aku melihat dia masih dapat memasukkan benang ke dalam jarum, ke lubang jarum kan. Padahal di kala itu usianya telah pun mencapai 80 tahun. Allah Rabbi. Berkat doa Nabi SAW sembuh matanya, dan sehingga umur 80 tahun masih boleh masukkan
benang ke dalam lubang jarum. Kita ni hak yang baru 40, 30, 40 nak masukkan jarum ke dalam benang ke dalam lubang jarum pun susah walaupun pakai 4 biji mata. Inilah kelebihan mukjizat Rasulullah SAW. Siapa yang dapat doa pada Rasulullah SAW ni, berkat mukjizat akwal dia, kata-kata tu berupa doa, maka insya-Allah tidak akan ditarik kembali sehingga akhir hayat. Antaranya lagi saya nak kongsi juga sikit lagi apa dia berkenaan dengan doa untuk Jarir, kepandaian Jarir menunggang kuda. Rasulullah berdoa pada dia. Diriwayatkan bahawa tatkala Jarir bin Abdullah diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya memimpin satu angkatan perang berkuda ke kabilah Khadsam, iaitu untuk menggempur dan memusnahkan berhala Zul Khalashah. Maka dia menyatakan secara terus terang pada Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah SAW putuskan Jarir ni jadi ketua angkatan perang untuk menghancurkan berhala. Lalu dia pun berkata pada Rasulullah bahawa dia tidak dapat menunggang kuda. Dia tak pandai menunggang kuda. Tak boleh manjat kuda. Ketika itu juga Rasulullah SAW menepuk pada dada Jarir dengan tangannya sehingga menampakkan kesan. Kemudian baginda pun berdoa. Rasulullah tepuk dengan tapak tangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Semula Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ya Allah, semoga engkau menetapkan dia dan semoga engkau menjadikan dia yang menunjukkan dan mengikut petunjuk. Dengan berkat doa Rasulullah SAW yang singkat itu, Jarir dalam masa yang singkat boleh menunggang kuda dan tidak pernah jatuh dari kudanya. Beliau juga mampu memimpin pasukan angkatan berkuda seramai 150 orang kepada kabilah Khadsam sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Ni doa ni tadi boleh kita baca untuk anak-anak ke, untuk sesiapa sajalah. Khasnya ketika menunggang kenderaan lah, naik motor kan, asyik jatuh basikal je ke, anak ke kan, contoh, ataupun naik motor jatuh je kan, kita baca Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya, tepuk pada dada dia kan. InsyaAllah niatkan dengan doa yang aku baca ni tadi, berkat doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, moga-moga engkau berikan keselamatan dan kau berikan perlindungan sehingga tidak jatuh ataupun tidak berlaku kecelakaan, insya-Allah. Baik, itulah sekadar perkongsian daripada saya untuk sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini. Moga-moga apa yang saya kongsikan ni tadi mendatangkan manfaat. Ingatlah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia tidak meninggalkan harta kepada kita, tidak meninggalkan kekayaan, melainkan meninggalkan agama Islam yang telah sempurna. Kan? Kita boleh cari doa-doa Rasulullah SAW ini untuk dijadikan panduan, boleh guna sehingga akhir hayat kita dan boleh gunakan dalam kehidupan kita. Dan kita minta jugalah sepanjang waktu COVID, pada waktu-waktu yang berbahaya seperti ini, kita minta juga doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Moga-moga dengan berkat selawat kepada Rasulullah SAW boleh menjadi pelindung dan boleh menjadi pelindung dan pengubat sekiranya kita ataupun ahli keluarga, saudara mara kita, sahabat anda kita ada yang terkena penyakit ini. InsyaAllah dengan keberkatan Rasulullah SAW. Dan sama-samalah kita mengamalkan dan mengamalkan sunnah Nabi SAW dan memperbanyakkan selawat pada Rasulullah dan para sahabat serta keluarga baginda untuk kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Wallahualam. Sekadar itu saja perkongsian daripada saya. Moga-moga mendapat keberkatan dan mendatangkan manfaat buat kita semua. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha terzahirkan atas diri saya hakikat bismillah Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ja'alna minal najihin fid din wal dunya wal akhirah. Wassalam dunya wassalim akhirah.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Hari Maulid Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah selawat, moga-moga kita tergolong dalam golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali oleh Rasulullah di akhirat dan pada mahsyar nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.